Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu 4 UPM? Okay, hari ini kita akan belajar sains tahun 4 unit 4. Jika cikgu nak akan membuka muka surat 69 pada buku teks sains kamu. Okay, unit 4 tumbuh-tumbuhan. Okay, kita akan baca bersama-sama. Teruni membantu datuknya di kebun sayur. Apakah yang dapat kamu perhatikan di kebun sayur ini? Ini teruni ditanya mengapakah bahagian pokok ini melilit pada kayu. Okay, dia tengok pokok apa ni. Ini adalah pokok timun. Dia ada bahagian yang melilit pada kayu. Jadi teruni tanya kenapa bahagian ni boleh melilit pada kayu. Okay, ni atuk dia pula. Atuk dia tengok pokok labu. Ada banyak buah. Wah, banyaknya buah labu. Okay, kenapa setengah pokok ni berbuah. Okay, itu persoalan dia. Okay, hari ini kita akan belajar tentang pertama ialah tentang gerak balas tumbuh-tumbuhan. Okay, gerak balas tumbuh-tumbuhan. Kamu dah belajar sebelum ni manusia bergerak balas terhadap rangsangan. Okay, kalau manusia bergerak balas terhadap rangsangan ialah contohnya organ kita, organ diri rasa kita bergerak balas terhadap rasa. Deria bau kita, hidung, bergerak balas terhadap bau. Deria sentuhan kita, kulit ni akan bergerak balas terhadap sentuhan. Deria pendengaran akan bergerak balas terhadap bunyi. Dan juga deria penglihatan akan bergerak balas terhadap cahaya. Okay. Seperti manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga bergerak balas terhadap rangsangan. Okay, tumbuhan ni rangsangan dia adalah air, graviti, cahaya dan juga sentuhan. Jadi ada 4 rangsangan untuk tumbuhan. Pertama ialah air, graviti, ketiga cahaya. Okey, keempat ialah sentuhan. Okay, ingat tumbuhan bergerak balas terhadap air, graviti, cahaya dan sentuhan 4. Mari kita perhatikan gambar di bawah. Okey. Tengok gambar ni. Tengok gambar ni sebenarnya dia ada apa tu? Dia dua muka surat kiri dan kanan tengok. Okay, dia kata kat sini apa? Dia kata kat sini akar bahagian tumbuh-tumbuhan yang bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Okey. Bahagian akar tumbuhan ni dia bergerak balas terhadap bahagian akar ni bergerak balas terhadap bahagian akar ni dia bergerak balas terhadap air dan juga graviti, tarikan graviti. Bahagian akar bergerak balas terhadap air dan juga tarikan graviti. Okey, bahagian pucuk ialah bahagian yang tumbuh-tumbuhan yang akan bergerak balas terhadap bergerak balas dan tumbuh ke arah cahaya. Bahagian pucuk bahagian pucuk ni yang hujung-hujung pokok ni lah. Hujung-hujung pokok ni akan bergerak balas terhadap cahaya. Okay. Bahagian daun pula dia akan bergerak balas terhadap sentuhan. Okay. Tahu tak ni daun pokok apa ni? Ni daun pokok semalu. Kalau kamu sentuh dia, dia akan bergerak balas terhadap sentuhan kamu. Apa yang bergerak balas yang dibuat? Dia akan tutup daun dia. Kalau pucuk tadi dia akan bergerak balas terhadap cahaya matahari. Pokok ni bahagian atas sekali akan sentiasa bergerak balas terhadap cahaya matahari. Dia akan pergi cari matahari tu. Sebab tu pokok ni sentiasa tumbuh ke atas kan. Dia akan pergi cari untuk dapatkan cahaya matahari, cahaya. Okay, yang ni pula, akar ni pula akan sentiasa bergerak balas terhadap air dan juga tarikan graviti. Air ni mana tengok akar ni. Akar ni dia akan pergi cari, dia jumpa air kat sini kan. Okay, dia akan bergerak balas. Dia akan memanjang ke arah air untuk mendapatkan air dan juga tarikan graviti. Tarikan graviti ni adalah tarikan yang ke bawah. Tarikan yang menarik kita sentiasa ke bawah. Jadi pokok ni akar dia sentiasa tumbuh ke arah bawah. Ke arah bawah. Tak ada lagi akar naik atas tu. Akar sentiasa akan tumbuh ke arah tarikan graviti. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ingat ni akar bergerak balas terhadap air dan tarikan graviti. Pucuk bergerak balas terhadap tumbuh cahaya.
daun bergerak balas terhadap sentuhan. Okey, tengok ni dikata pokok semalu dan juga ni pokok perangkap lalat Venus. Okey. Daun sesetengah tumbuhan seperti pokok semalu dan pokok perangkap lalat Venus akan tertutup atau menguncup apabila disentuh. Okey, pokok semalu ni daun dia akan tertutup apabila disentuh. Kita sentuh ke, siapa sentuh ke, dia akan tertutup. Pokok perangkap lalat Venus juga bahagian ni akan tertutup apabila disentuh dengan disentuhlah apabila disentuh oleh haiwan ataupun manusia. Okay, ini ada eksperimen dia, gerak balas terhadap tumbuh-tumbuhan, menyiasat gerak balas akar terhadap air. Okay, dia letakkan biji benih ni pada piring petri. Okay, dia letakkan, dititiskan air pada kapas A sahaja. Kapas B ni dia letakkan kapas yang biasa, kosong, tak ada air, tidak dititiskan air. Selepas seminggu tu biji benih ni kita akan dapati akar dia keluar, dia akan bergerak ke arah A, sebab A ni ada air kan, akar kan bergerak balas air kan, jadi dia akan tumbuh, akar ni akan bergerak ke arah air. Okey, semua akar dia akan bergerak ke arah air ni. Okey. Okay, yang eksperimen kedua pula ialah menyiasat gerak balas akar terhadap graviti. Okay. Dia akan letakkan biji benih tadi yang ada akar tadi, dia akan letakkan di atas kapas yang dibasahkan. Dia akan tegakkan piring petri tu, dia akan tegakkan. Kan kalau biasa kita macam pinggan kita letak atas meja tu, itu bukan ditegakkan, cuma tegakkan pinggan tu. Okay, dia tegakkan macam ni. Selepas seminggu dia dapati akar pokok ni, akar biji kacang hijau ni akan tumbuh ke bawah mengikut tarikan graviti. Semua akan tumbuh ke bawah ikut tarikan graviti. Okay. Dia bergerak balas terhadap tarikan graviti. Dia tahu tarikan graviti adalah ke bawah, jadi akar dia akan tumbuh ke arah ke bawah, dia bergerak ke bawah. Okay. Seterusnya, aktiviti 3, menyiasat gerak balas pucuk terhadap cahaya. Okay. Pucuk ni tahu tak bahagian pucuk yang mana satu? Ni contohnya pokok. Ini pokok okay. Bahagian pucuk ni adalah bahagian yang atas ni. Ini pucuk lah. Bahagian atas ni adalah bahagian pucuk. Pokok yang bahagian atas ni, daun yang bahagian atas ni adalah pucuk. Jadi akan bergerak balas terhadap cahaya. Okay. Dia tak semestinya cahaya matahari je. Sebarang cahaya lah. Kalau dalam bilik tu tak ada cahaya matahari, dia akan bergerak balas terhadap cahaya yang ada di dalam bilik tu. Okay, cara dia dibuat ni, dia akan buat dua kotak A dan B. Dan satu lubang pokok A dibuat dekat tepi. Okay, sisi pokok B kat sini, dia punya lubang dia. Pokok A pula kat belah sini. B. Okay. Maknanya dia akan masukkan pokok dalam kotak tu. Selepas seminggu, didapati pokok tu akan, pucuk dia akan tumbuh ke arah lubang. Dia akan tumbuh ke arah lubang. Kalau lubang tu dekat tepi, dia akan tumbuh ke arah tepi. Kalau lubang tu ke atas, dia akan tumbuh ke arah atas. Sebab apa? Sebab pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Okay, aktiviti 4 ni biasa dah kamu buat. Kamu pegang pokok semalu tu, kamu tengok apa jadi pada daun pokok semalu. Daun pokok semalu ni akan menutupkan daun dia. Dia akan tutup daun dia kerana dia bergerak balas terhadap sentuhan.